Selamat Hari Kebangsaan yang ke-64 daripada saya, Cikgu Syafwan. Apa kaitan alaf, abad, dekad dan tahun? Moh kita belajar macam mana nak menukar unit masa matematik tahun 4. Layan! Selamat datang ke channel GT Syafwan, kelas Atramat bersama Cikgu Wan. Jangan lupa like, share dan subscribe channel saya. Jom kita belajar bersama Cikgu Wan. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada murid-murid Seantero Malaysia, Seantero Negeri Perak, Seantero Bandar Ipoh, Seantero SK Seri Ampang, Seantero kelas cikgu, kelas 4 kilowatt. So, hari ini kita akan belajar tajuk yang baru iaitu dalam tajuk unit masa dan waktu, perkaitan alaf, abad, dekad dan tahun. Matematik tahun 4. Okey, so matematik tahun 4. So, kita kena tahu apa kaitan mereka dan juga bagaimana nak menukar unit masa antara alaf, abad dan dekad. Apa-apa pun, cikgu ucapkan selamat Hari Kebangsaan yang ke-64. Kibarkan bendera Malaysia kita. Okey, dengan penuh bersemangat dan patriotik. Merdeka, merdeka, merdeka. Okey, merdeka juga. Yang penting kita kena belajar. Apapun kita tengok buku teks. Buku teks adalah rujukan utama kita. Layan. Okey, so sekarang ni buku teks kita boleh tengok, okey, iaitu pada muka surat 146. Perkaitan alaf, abad, dekad dan tahun. Apa dia alaf? Apa dia abad? Apa dia dekad? Dan apa dia tahun? Tahun kita dah belajar sebelum ni iaitu apa nama dia? Okey, apa hubungan 1 tahun berapa bulan? Itu je. Sebelum ni kita dah belajar dah, iaitu 1 hari berapa jam? Okey. 1 minggu berapa hari? 1 tahun berapa bulan? So, kali ni kita mainkan alaf, abad, dekad dan tahun. Ingat balik masa kita kaitkan apa iaitu hari dan jam, iaitu sifir 24. Minggu dan hari sifir 7. Dan juga tahun dan bulan sifir 12. So, kali ini melibatkan alaf, abad, dekad dan tahun. So, benda yang kamu kena tahu, benda ni lah yang kita kata I think ni Okey, so benda ni yang kamu kena take alert betul-betul iaitu okey, di sini. 10 tahun 1 dekad, 1 alaf 1000 tahun, 1 abad 100 tahun. So, kamu rasa ini melibatkan sifir apa sebenarnya? Sifir yang senang, iaitu sifir 10, sifir 100 dan sifir 1000. Iaitu perkaitan yang pertama, kita ambil yang kecil. Okey, iaitu 1 dekad. 1 dekad 10 tahun. Itu perkaitan yang pertama. Okey, so cikgu nak kamu take alert benda yang pertama hari ni, perkaitan yang pertama iaitu okey, 1 dekad. Ejaan hati-hati jangan eja dekat. D-E-K-A-T. Abang-abang kamu banyak buat salah. Macam tahun lepas lah. Murid-murid UPSR sebelum ni Okey. 1 dekad sama dengan 10 tahun. Okey. 1 dekad. Bukan 1 dekat Jangan pula kamu eja macam ni. D-E-K-A-D. Kena gelak aja. Cikgu gelak lagi. Cikgu gelak lagi sekali. Ini salah. Ejaan salah. Ini kesilapan abang-abang kamu sebelum ini. So, pastikan jangan buat salah macam ni Okey. So, sekarang ni. Hubungan yang kedua. Iaitu. Okey. 1 abad. Betul ke ni? Jom kita semak buku teks. Apa-apa rujukan utama kita adalah buku teks. 1 abad. Oh, ejaan dia macam ni. 1 A-B-A-D. So kena gelak lagi sekali cikgu gelakkan. Cikgu kena gelak, okey. Sebenarnya ejaan ni yang betul adalah A-B-A-D. 1 abad. So ingat sebab cikgu cakap ejaan tadi A-B-A-T tu
Ada juga abang-abang kamu, kakak-kakak kamu sebelum ni yang buat ejaan macam tu. Mereka jawab ketika waktu UPSR. Jenuh, penat kami cikgu-cikgu matematik ni. Pastikan ejaan tu betul. Okey, 1 abad sama dengan 100 tahun. Okey, ini yang perkaitan yang kamu kena tahu. 1 abad sama dengan 100 tahun. Dan yang ketiga adalah Olaf. Olaf, bukan Olaf Olaf tu Frozen. Let it go. Let it go. Make more time. Dah keluar dah suara jadi pelik. Okey, so sekarang ni yang paling penting, 1 alaf adalah 1000 tahun. 1000 tahun. Jangan eja Olaf Olaf tu Frozen. Okey, so kita boleh tengok apa? Okey, bukti dia 1 alaf 1000 tahun, 1 abad 100 tahun dan juga 1 dekad 10 tahun. Kalau kita tengok okey, budak ni bercita-cita menjadi arkeologis. Abad juga disebut kurun. Okey, betul. Ini makluman tambahan. Okey, abad juga disebut kurun. 1 abad 100 tahun, 1 kurun 100 tahun. Tapi untuk buku teks, untuk pengetahuan untuk matematik tahun 4, kita panggil 1 abad. 1 abad apa dia? Kita semak lagi sekali. Okey, inilah perkaitan yang kamu kena tahu. Okey, 3 benda ni, iaitu 1 dekad 10 tahun, 1 abad 100 tahun, 1 alaf 1000 tahun. 3 benda ni yang paling kamu kena tahu dan boleh ingat dalam kepala. Dekad, abad dan alaf. Okey, habis yang pertama. Okey, seterusnya. Ini kamu kena tahulah Okey. Kita pergi kepada bagaimana, apakah hubungannya. Sebab kita dah belajar dah. Jam dan hari kita dah buat dah sebelum ni. Okey, hari dan minggu pun kita dah buat dah. Cikgu recap balik Jam dan hari adalah kita pakai sifir 24. Okey, hari dan minggu pakai sifir 7. Dan bulan dan tahun adalah kita pakai sifir 12. Manakala yang ini saja je cikgu lompat sikit tajuk perkaitan abad, alaf dan tahun sebab cikgu nak kumpulkan sekali, iaitu kita nak menukarkan unit, iaitu daripada kita cikgu kompilkan tahun, dekad dan abad. So benda yang pertama untuk kali pertama ni, kita pergi kepada apa hubungan dekad dan tahun. Kita dah tengok tadi, iaitu benda ni yang kamu kena tahu. Okey. Kita pakai sifir 10. Okey, cikgu punya ni, mana yang tebalkan ni, okey. Sifir 10. Mana cikgu punya? Okey, so maksudnya, dekad kita tukar kepada tahun darab 10. Dekad tukar ke tahun darab 10. Tahun kita tukar ke dekad bahagi 10. Jom kita buat soalan. Gelap pula minion ni ketuk nanti. Okey. So soalan macam tu, okey, di dekad dan tahun. Okey, sekarang ni macam mana kita dekad ke tahun. Okey, ingat dekad tukar ke tahun iaitu kita kena darab dengan 10. Contoh yang pertama, okey, soalan 5 dekad. Kita buat senang dahulu Okey, so 5 dekad. So dekad tukar dengan tahun apa dia? Darab 10. Maksudnya kamu kena buat 5 darab dengan 10 tahun. Ingat balik masa cikgu dah ajar tajuk nombor bulat. Darab 10, darab 100, darab 1000. Bahagi 10, bahagi 100, bahagi 1000. Kita ada jalan cepat. Tak payah nak buat bentuk lazim ke, bentuk lattice ke, bentuk tangga ke, bagi panjang ke ataupun bagi rumah. Ingat balik cara tambah sifar ataupun cara cacing ataupun potong sifar. Ingat semula Okey. So dekad 5 darab 10 paling senang. Kita salin nombor ni. Lepas tu sifar 1 letak depan. Dapatlah 50 tahun. Itu sahaja. Senang. Memang senang sebab tajuk senang. Sifir 10 aja. Memang senang. Okey, so sekarang ni contoh. Cikgu bagi lagi ni. Kita buat yang senang dahulu. Iaitu kalau 7 dekad. Berapa? Takkan sifir 10 tak tahu.
7 darab 10. 7 darab dengan 10 tahun. Okey, so 70. Yeay, cikgu, saya betul cikgu. 70. Betul ke jawapan ni? Cikgu gelak je. Cikgu gelak lagi. Betul ke ni 70 ni? Betul ke? Hai, cikgu tembak jugalah nanti. Ingat, kita sekarang tajuk unit masa. Jangan lupa letak apa? Tahun. Ini unit ni paling penting. Abang-abang kamu, kakak-kakak kamu sebelum ni, dia buat kesilapan, dia tertinggal perkataan tahun. Dia seronok sebab soalan senang, darab 10. So, cikgu, saya siap cikgu. Jawapan dia 70. Cikgu tembak teruslah. Jawapan dia adalah 70 tahun. Ingat, unit kena letak. Okey, kita pergi ke soalan yang sederhana dan susah. Tapi sebenarnya untuk soalan ni tak ada yang susah pun sebenarnya. Okey, iaitu untuk nombor 3. Okey, iaitu 8 dekat 3 tahun. Berapakah jawapan dia dalam tahun? Oh, panjang sikit. Minta maaf. Okey. So, 8 dekat 3 tahun. So, maksudnya apa dia? Kita hanya nak tukar. Sebab jawapan last kali dia adalah tahun. Kita kena tukar dekad saja. Jangan tukar tahun pula. So, 8 dekad. Tukar kepada tahun. Macam mana? Darab 10. Iaitu ini kamu kena darab dengan 10 tahun. 8 darab 10 berapa? 8 darab 10, 80 tahun tambah dengan 3 tahun. Dapatlah 83 tahun. Itu sahaja. Okey. Senang tak? Memanglah senang. Okey. Okey, memang kita hanya tukar dekad saja. Dekad tu darab dengan 10 tahun. Nampak dekad je darab 10. Nampak dekad saja darab 10. Kalau kita nak jawapan dalam tahun. Sekarang ni, kita pergi soalan seterusnya. Kita pergi terbalik pula. Iaitu dekad tahun tukar ke dekad. Yang ini kita kena bahagi dengan 10. Bahagi dengan 10. So, tahun dengan dekad bahagi dengan 10 iaitu contoh 42 tahun. Berapa dekad? Berapa tahun? Kamu kena bahagi dengan 10. Di sini, cikgu ajar murid-murid cikgu ada 2 cara. Iaitu, cara pertama, cara bahagi macam biasa. Cara kedua adalah cara tolak. Okay, kita fokus cara bahagi dulu. Ni cara biasa. Okay, iaitu kamu kena buat 42 tahun bahagi dengan 10. So, bahagi sifar 10, sifar 4, 40. Bawah 40, atas 4. So, automatik atas ni kita kena tulis 4 dekad. Kalau ada baki, maksudnya 2 tahun. So, jawapan dia adalah 4 dekad 2 tahun. Minta maaf tak ni tak proper. Ini jawapan dia. Macam itu saja. Murid-murid kelas cikgu tahulah macam ni. Kalau pertukaran ni okay, ada cara bahagi, ada cara tolak. So sekarang ni okay, kita pergi kepada cara tolak. Kita pergi cara tolak. So cara tolak iaitu kita tolak sampai tak boleh tolak. Apa hubungan 42 dengan 10? So kita tolak. Okay. Iaitu 42 tolak dengan 10. 2, 3 tolak dengan 10. 2, 2 tolak dengan 10. Memang panjang sikit lah sorry. Minta maaf Ni tolak. Abang cikgu silap ni. Okey. Tolak 12. Okey. Cikgu saya kena besar sikit. Tapi cikgu rasa kamu memang ni sebenarnya untuk siapa yang lemah lah lemah sifar. Tapi cikgu rasa tak siapa yang tak hafal sifar 10 Okey. Dah tak boleh tolak kan. So kita kira. Ini baki dia adalah 2 tahun. So sekarang ni kita kira berapa kali tolak tu. 1, 2, 3, 4. So jawapan dia adalah okey, 4 dekad 4 dekad 2 tahun. Okey, cikgu pelbagaikan cara. Okey, yang pertama iaitu
cara bahagi. Cara kedua adalah cara tolak. Okey, apabila kita bila tahun tukar kepada dekad, iaitu kita bahagi dengan 10. Okey. So, sekarang ni habis untuk tajuk yang pertama. Kena buah tu. Ya. Sabar, nanti kita akan buat, cikgu akan bagi kerja rumah dalam Google Classroom. Kita akan kamu kena buat soalan tu. Memang senang je sebenarnya. Okey, kita pergi kepada hubungan yang kedua. Okey, iaitu buku teks kita adalah abad tahun tadi dah buat. Okey, sekarang ni abad. Okey, sekarang abad ke tahun. Tadi iaitu dekad pertama tadi dekad ke tahun. Sekarang ni abad ke tahun. Abad ke tahun iaitu tadi 100% cintaku. Mengarut cikgu dah. Bu lagi. Okey, so maksudnya abad tukar ke tahun, darab 100. Darab tahun, tukar ke abad, bahagi. Okey, so bahagi ingat. Okey, so kita pergi buat soalan seterusnya. Kamu sebenarnya boleh tengok buku teks sebenarnya. Tapi cikgu ajar cara cikgu lah supaya memudahkan kamu. So sekarang ni abad ke tahun. Tukar ke tahun. Okey, so paling senang kita buat lagi. Nombor 1. 5 abad. Apa dia? Abad tu apa? 1 abad, 100 tahun. So, paling senang kamu terus. 5 darab dengan 100 tahun. Okey. So, kamu akan mendapat apa? 5 darab 100. 5 ada berapa sifar? 2. 1, 1. So, jawapannya 500 tahun. Senang tak? Memang senang pun. Senang untuk betul dan senang untuk cuai. Okey. So, kalau cikgu bagi lagi soalan seterusnya. Cikgu kena cepat sikit. 7 abad, 32 tahun. Macam mana nak jawapan dalam tahun? Okay, cikgu nak tahun saja. So, paling senang kita nak ubah apa? Abad ke tahun? Mesti nak tukar abad. So, 1 abad berapa tahun? 100. 7 darab dengan 100. So, 7. Okay, minta maaf. Kalau nak jalan kerja tu, sepatutnya kamu kat sini. Ni kamu dah buat darab. Sorry. Tengok cepat ni. 7 darab dengan 100. So, kamu akan dapat 700 tambah dengan 32. So, last sekali kamu akan dapat 732 Okey. So, adakah ini betul? Tik, tok, tik, tok. Kalau kamu cakap ini betul, salah. Kamu kena letak unit dia adalah tahun. Barulah betul. Okey, habis mengenai abad ke tahun. Sekarang ni terbalik pula. Tahun ke abad. Okey, so sekarang ni tahun ke abad. Sama je konsep dengan dekad dengan tahun. Okey, sekarang ni terbalik pula. Iaitu, kamu kena bahagi dengan 100. Bila nampak abad, 100. Sama ada kamu darab dengan bahagi, itu yang kamu kena tahu apa hubungan dia awal-awal tadi. So, tahun. Contoh, 824 tahun. Okey, berapa abad? Berapa tahun? So, paling senang. Kita buat dua cara. Memang ada dua cara. Iaitu cara bahagi dan cara tolak. Kita buat cara bahagi 824 bahagi dengan 10 ke? Jangan bagi 10 sebab abad 100 tahun. So, kamu bagi dengan 100. So, bawah 800, atas 8. Kamu tolak, kamu akan dapat 24. So, atas tu adalah 8 abad. Bawah 24 tahun. Okey. So, jawapan akhir dia adalah 8 abad. Lupa. 24 tahun. So, inilah jawapan akhir. Okey, seterusnya cikgu buat cara tolak. Okey, tapi cara tolak ni panjanglah sangat. Sedih cikgu. Cikgu tunjuk jugalah. Mungkin ada murid lemah Murid pelbagai. Kita pelbagaikan murid. Okey, kita tolak. Tolak sampai tak boleh tolak. Okey, tolak. Tapi bila kelemahan cara ni jangan cuai lah. Okey, 624 tolak dengan 100 tolak dengan 524. Cukup panjangkan sikit lagi. Okey, nama pun panjang. Okey. Tak apa, cikgu pelbagaikan. Okey, tolak lagi 100. Tolak dengan 100.
4, 2, 4. Tolak dengan 100. Tolak 3, 2, 4. Panjangnya. Siapa yang tak hafal sifir tu rugilah sangat. So, tolonglah hafal sifir. Dengar dah cukup melabun dah. Guru matematik seantero Malaysia memang akan bahagia kalau semua muridnya menghafal sifir. So, tolonglah hafal sifir. Panjangnya. Sampai tak cukup dah. Tolak lagi. Tolak setolak-tolaknya. Sampai dah tak boleh tolak. Okay, 24. So, kita tengok panjang So, sekarang ni jawapan akhir dia adalah, baki dia adalah 24 tahun. So, kita kira tolak berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 abad 24 tahun. Itulah jawapan dia. Ada kesilapan tu. Hati-hati Okay, cikgu pun salah tulis. Kamu kena jarakkan sikit antara nombor dengan unit tu. Okay, hati-hati. 8 abad. Ada jarak sedikit Okay. Inilah baru betul. 8 abad 24 tahun. Okay, seterusnya kita pergi kepada yang terakhir. Okay, iaitu mana soalan kurun? Ada kurun tak? Oh, tak ada. Oh, tu masanya kurun. Kurun pula. Kita pergi yang pertama tu, itu hanya untuk pengetahuan kamu saja, iaitu satu alaf. Okey, cikgu lupa. Ini sebenarnya untuk tahun 5, tahun 6 lah. Satu alaf 1000 tahun. So, hanya pertukaran unit kita hanya pakai satu dekad dan satu abad sahaja. So, hanya melibatkan sifir 10 dan sifir 100. So, senang. Susah. Bergantung pada kamu. Siapa tak hafal sifir, susahlah. Tapi cikgu dah bagi tunjuk iaitu sekejap mana dulu ni. Okey, kalau dekad je tukar kepada tahun, kita kena darab 10. Okey. So, ni kalau tahun tukar ke dekad, kita bahagi dengan 10. Okey, kalau tak faham, ulang lagi sekali video ni So, abad ke tahun. Kalau kita nak tukar abad ke tahun, 7. Okay, abad tu kita kena darab 100. Lepas tu tambah dengan tahun. Okey. Dan juga tahun ke abad. Okey, ada dua cara. Macam biasa, bahagi dengan tolak. Bahagi, kita buat 8 abad 2 tahun. Baki dia jadi tahun. Dan juga yang terakhir, yang cara tolak, iaitu 8 abad 24 tahun. Okey. So, murid-murid bolehlah cabar diri murid-murid. Okey, untuk menjawab soalan dalam inilah buku teks. Kalau kamu perasan, sebenarnya jawapan ada dekat belakang kan. So, tolonglah buat soalan ni Okey, untuk cabar diri kamu lah. Yang ini. Sebab di belakang buku teks ada jawapan dia. So, kamu semak lah. Okey, kita dah belajar dah tajuk jam, apa hubungan jam dengan hari, apa hubungan minggu dan hari, apa hubungan tahun dan bulan, apa hubungan dekad dan tahun, dan apa hubungan abad dan tahun. Dan satu lagi, yang satu alaf tu hanya pengetahuan sahaja. Make more time. Okey, so rasanya itu saja setakat hari ini. Kita dah belajar iaitu pertukaran unit masa, iaitu untuk tajuk alaf, abad, dekad dan tahun. Okey, alaf tu hanya untuk pengetahuan saja, iaitu satu alaf sama dengan 1000 tahun. Abad dan tahun kita kena tahu menukar unit masa, iaitu satu abad sama dengan 100 tahun dan satu dekad 10 tahun. So, daripada cikgu ucapkan selamat Hari Kebangsaan. Jangan lupa buat kerja rumah dalam Google Classroom. Okey. Kalau tak faham lagi, boleh ulang lagi sekali video cikgu ni dan share kepada kawan-kawan lain. Okey, itu saja daripada cikgu. Sekian. Terima kasih. Selamat Hari Kebangsaan. Kita jaga kita. Stay at home. Assalamualaikum.